Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikum Chan Hao Annyeonghaseyo, konnichiwa, what's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys, belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan sambung topik tingkatan 5 iaitu perakaunan untuk kelab dan persatuan dengan subtopik ni ialah akaun yuran guys. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita sambung prinsip perakaunan untuk kelab dan persatuan tajuk tingkatan 5. Hari ini kita fokuskan pada akaun yuran guys. Okay, sila rujuk buku teks muka surat 199. Okay, pertama akaun yuran. Yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. So, akaun yuran ni merupakan yang merujuk pada yuran lah yang kita dapat. Okay, anggaplah kita yang uruskan kelab tersebut. Okay, so ahli-ahli kita dia bayar yuran kepada kita. So dia merupakan sumber utama lah yang dibayar oleh ahli. Okay, yuran ada 3 jenis dikategorikan sebagai 3: yuran masuk, yuran tahunan ataupun bulanan, okay, dan yuran pertandingan. Kita tengok satu persatu. Yuran masuk okay, yuran yang dibayar oleh setiap ahli baru. Okay, dibayar semasa pendaftaran, boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal, bergantung kepada dasar kelab dan persatuan berkenaan. Dalam peksa dia akan beri maklumat dah sama ada ia adalah pendapatan hasil ataupun modal, biasanya pendapatan hasil. Okay, yuran tahunan ataupun yuran bulanan, yuran dibayar oleh ahli pada setiap tahun ataupun setiap bulanan. Okay, secara umum anda faham. Dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, next, yuran pertandingan. Yuran yang dikenakan kepada ahli dan juga orang ramai yang ingin menyertai pelbagai aktiviti pertandingan anjuran kelab dan persatuan. Dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay guys, akaun pendapatan dan perbelanjaan anda akan belajar untuk boleh lihat pada video akan datang. Okey, keterangan yuran kita lihat. Pertama, yuran dia ada 4 keterangan 4 jenis lah. Okey, yuran semasa, yuran masuk, yuran belum terperoleh, yuran belum terima. Keempat-empat ni anda kena faham betul-betul Biasa dalam SPM memang dia keluar lah keempat-empat ni. Okey. Pertama, yuran semasa. Yuran yang diterima dalam tempoh perakaunan semasa dikreditkan ke dalam akaun yuran. Anggap akaun yuran ni macam akaun modal lah. Bila kita dapat duit, kita kreditkan. Okey. Itu konsep dia lah. Kita punya pendapatan. So, dia sebelah kredit. Yuran semasa. Itu yuran untuk tahun ini. Okey. Yuran lapuk. Yuran belum terima pada tahun keuangan yang lepas dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa kerana tidak dapat dikutip daripada ahli, dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil dan didebitkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. So, yuran lapuk ni maksudnya yuran tahun lepas lah. Yuran tahun lepas, ahli kita tak bayar lagi. So, tahun semasa ni, tahun sekarang ni kita kena hapuskan lah. So, kita kena debitkan lah Jadi kita dapat duit, yuran semasa kita kredit. Okay, sekarang ni yuran lapuk kita kena debitkan lah dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, yuran belum terperoleh maksudnya yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa dikategorikan sebagai liability semasa dalam menyata kedudukan keuangan. Okay, yuran belum terperoleh maksudnya yuran tahun depan, ahli kita dah bayar tahun ni. Itu maksud dia. So, kita tak boleh iktiraf dia sebagai hasil ataupun aset kita. So, kita letakkan dia bawah liability semasa. So, yuran belum terima. Okey, yuran tahun perakaunan semasa yang masih belum diterima dikatakan sebagai aset semasa dalam menyata kedudukan keuangan. So, maksudnya yuran tahun ini. Okey, yang kita belum terima lagi. Okey. Yuran sepatutnya kita terima tapi belum terima lagi. Okey guys. Next, ni adalah format akaun yuran bentuk T. Okey. So, kita tengok, kita tulis tajuk dulu, akaun yuran ahli. Okay, so yang pertama, okay, kadang-kadang nak ingat format ni pelajar
susah nak ingat. So, awak ingat satu je. Okay, ingat satu je, sebelah debit. Sebelah debit ialah satu hari bulan. Dalam soalan biasa satu hari bulan, awak tulis yuran belum terima. Okay, yuran belum terima satu hari bulan. So, kalau yuran belum terima sebelah debit, jadi yuran belum terperoleh sebelah kredit. Ingat satu je, lawan dia ialah yuran belum terperoleh. Okay, so okay, next kita tulis, okay, satu hari bulan, okay, yuran belum terima sebelah debit. Kalau 31 hari bulan yuran belum terima, kita mesti kredit lawan. Satu hari bulan dengan 31 hari bulan, lawan lah. Okay, so kita letak sebelah kredit. Okay, kemudian kalau yuran belum terperoleh satu hari bulan sebelah kredit, so 31 hari bulan dekat debit. Isikan tu dulu. Okay, dah isi yang tu, pastikan tengah-tengah tu kurang-kurangnya ada satu ataupun dua kolom. Kita biasa tinggalkan dua kolom lah. Kita nak masukkan butiran yang lain. So, dah sudah tu, kita masukkan bahagian kredit, bahagian bank. Tulis situ tarikh Disember 31. Okay, berapa yuran yang kita terima untuk tahun tersebut. Kemudian, kita jumlahkan bahagian bawah dia. Bahagian kredit kita jumlahkan. Kemudian kita pindahkan bahagian debit, jumlah imbangan. Kemudian jumlah tersebut kita akan tolakkan dengan yuran belum terima dan yuran belum terperoleh bahagian debit. So, kita akan dapat pendapatan dan perbelanjaan. Kita tulis pendapatan dan perbelanjaan sebab kita akan postkan dia ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Tulis kat situ Disember 31. Okay, senang je guys. Itu teknik lah nak ingat. Kalau tak ingat juga, ulang balik untuk video yang ini. Okay, bab akaun yuran ni. Teknik nak ingat. Ingat satu je, anda boleh dapat semua. Okay, cuba fahamkan. Okay guys, next. Kita tengok contoh 2 dalam buku teks menyediakan akaun yuran. Maklumat dah berikan, biasa bagi macam ni. Okay. Kelab Sukan Taman Bestari di Keluang Johor ada maklumat untuk 1 hari bulan dan 31 Disember. Awal tahun perakaunan dan akhir tahun perakaunan. Okay. Yuran belum terima. Okey, sekarang dia dah beritahu yuran ahli semasa yang terima pada tahun berakhir 31 Disember 2017 12,120. Okey, kemudian dia nak akaun yuran ahli dan akaun pendapatan pembiayaan dan pindah kedudukan kewangan. Saya akan tunjukkan satu persatu. So, kita buat akaun yuran ahli, kita buat bentuk T dulu. Okey, mula kita masukkan yuran belum terima awal kita masukkan yang 1 hari bulan. So, kita rekodkan. Okey, yuran belum terima 240. Lepas yuran belum terima, kita masukkan lagi 1 hari bulan. Yuran belum terperoleh 1 hari bulan. Okey, 420. Okay, dah sudah. Kita rekodkan berapa kita dapat untuk tahun tersebut. Yuran ahli. Kita dapat kredit lah. Dia macam akaun modal kan, akaun yuran ni. Okay, duit yang kita dapat 1210. Kita kreditkan. Disember 31 kita tulis sebab dia tutup 31 Disember. Kemudian kita masukkan yuran belum terima 31 hari bulan 260. Tengok yuran belum terima 1 hari bulan kita debit. Kalau 31 hari bulan kita kredit. Okey. Kemudian kita masukkan yuran belum terperoleh sebaliknya lah. Debit 380. Dia lawan. Okey. Tengok 1 hari bulan. Yuran belum terperoleh 420 dia kredit. So bila 31 hari bulan dia mesti debit. Ya betul debit. Okey, kemudian kita buatkan kolom jumlah kat bawah. Okey, kita jumlahkan bahagian kredit dulu. 12,800 jumlahkan. Kemudian kita pindahkan dekat sebelah 12,800. Okey, seterusnya 12,800 kita akan tolakkan dengan 380 tolak 240 bahagian debit tu. So kita akan dapat 12180 pendapatan dan perbelanjaan. Jangan lupa tulis tarikh 31. Sebenarnya tarikh tak tulis pun tak apa, tak penting. Okey guys. Next, kita buat akaun pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. So kita ambil tajuk itu. Soalannya apa yang kita nak tu. Dia nak. So kita hantar kat atas, kita tulis balik. Salin balik. Okey, kemudian baru kita buat akaun bentuk T. Okey. So pendapatan dan perbelanjaan. Kita masukkan. Ada cari dekat akaun yuran tu. Perkataan dia. Pendapatan dan perbelanjaan. 12180. Okey. Dekat akaun yuran dia debit. So dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan kita kena kredit catatan bergu. Dia datang daripada yuran ahli. 12180 guys. Alright guys. Seterusnya kita tengok
dia suruh sediakan penyata kedudukan keuangan. So, buat keratan dia saja. Okay, kita hantarkan penyata kedudukan keuangan, kita copy balik, kita paste kat situ. Kemudian kita buat bentuk T. Okay, bentuk T lah. Kita buat bentuk T. Senang sikit. Okay, kalau soalan penuh baru kita buat bentuk nyata ke bagaimana. Kita lihat nanti. Okay, pada video akan datang. So, dekat di sini kita akan ambil maklumat. Yuran belum terima, kita hantar dulu. Dekat aset semasa 260. Kemudian, yuran belum terperoleh, kita masukkan dekat kredit. Liability semasa yuran belum terperoleh 380. Dia mesti cross lah, bersilang. Okay. Itu maklumat dia. 3 maklumat penting. Okay guys, kita tengok contoh seterusnya. Okay, kita tengok contoh 3. Okay, contoh 3 dalam buku teks Okay, soalan dah ada. So, mari kita tengok. Dia dah beritahu dekat situ, Kelab Ria Tambunan Sabah 1 Januari. Dia beritahu yuran belum terima 1 Januari 1450, belum terperoleh 1380. Kemudian beritahu dia penerimaan dan dia akaun penerimaan pembayaran, dia dapat duit pada 31 hingga 31 Disember. Dia ada 3 kat situ. Yuran ahli 2016 dia dapat tahun tu juga. 2017 pun dia dapat tahun tu, dan yuran untuk tahun depan pun dia dapat tahun tu juga. Jumlah dia dah bagi. Okay, so maklumat tambahan dia dah bagi. Yuran belum terima 31 Disember 880. Yuran 2016 yang masih tunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk, sediakan akaun yuran. So, kita buat akaun yuran dulu. So, akaun yuran guys, macam tadi lah kita buat macam biasa. Okay, kita ambil dulu, tengok tarikh je 1 Januari tu. Okay, so kita ambil. Ingat, debit satu je, akaun belum terima. Kita masukkan akaun belum terima. Okay, kemudian lawan akaun belum terima, akaun belum terperoleh, mesti letak sebelah kredit. Okay, so copy balik tarikh dia macam tu. 2380. Okay guys, dah sudah. Kita nak buat apa guys? Okay, kita ambil jumlah penerimaan tu. Okay, kita jumlahkan 850 tambah 26400 960. Kita tengok pengiraan dia. Okay, tengok nota pengiraan di bawah. Okay, kita rekodkan sebagai bank sebab kita dapat tahun itu, tahun akaun semasa. Kita jumlahkan, so total dia 28210. Kita hantar sebagai kredit, tulis Disember 31, bank 28210. Berapa jumlah kita dapat tahun tersebut? Okay, kita buat tulis tu dulu. Okay, next kita akan ambil maklumat tambahan. Yuran belum terima pada 31 Disember 880. So, yuran belum terima, akhir tempoh perakaunan, kita tulis sebelah kredit. Okay, so sebab awal tahun kita tulis sebelah debit, akhir kita tulis kredit, tulis 880, masukkan sahaja. Okay, kemudian yuran tahun 2016 yang masih tertunggak dihapuskan sebagai yuran lapuk. Okay, ni ada pengiraan sikit. So, jadi kita ambil jumlah yang mana? Kita ambil 2016 punya yuran ahli kita terima tu 850. Okey, kemudian kita ambil jumlah satu hari bulan yuran belum terima. So 1450 dan 850, kita lihat pengiraan dia di bawah. Yuran lapuk sama dengan 1450, kita tolakkan dengan 850, jumlah dia RM600. Okey. Daripada yuran belum terima yang berjumlah 1450, hanya sebanyak 850 diterima, bakinya ialah 600 lah. Dikira sebagai hutang lapuk. Okey, maksudnya yuran pada tahun lepas dia tak terima 1450. Okey, so tahun ini dia bayar 850 saja. So balance dia tu dikira sebagai yuran lapuk. So kita rekodkan dekat bahagian kredit lah, kita tulis itu yuran lapuk RM600. Okay guys. Okay, next. Okay, next kita tengok yuran ahli 2018. Yuran ahli 2018 ni maksudnya yuran tahun depan. Sekarang kita tengah buat akaun 2017. Ni akaun tahun depan. So maksudnya ini adalah yuran belum terperoleh. Okay, so kita pergi dekat bahagian debit, kita masukkan yuran belum terperoleh 960 sebab 1 Januari dia kredit. So 31 Januari ia adalah debit. Okay guys, dah selesai. Kita jumlahkan bahagian kredit dahulu. Kemudian jumlahnya kita 31070 kita pindahkan ke bahagian debit sebagai jumlah imbangan. Kemudian 31070 tu kita tolakkan 1450 dan 960 di bahagian debit. So kita akan dapat Disember 31 pendapatan dan perbelanjaan 28660 guys. Okay guys.
Senang saja. Okey. Ingat Okey. Kemudian B, dia nak akaun pendapatan dan pembelanjaan bagi tahun baik 31 Disember. Soalan B. So, ini kita tinggal pindahkan sahaja. Okay, yang penting akaun yuran kena betul lah. Okay, so kita pindahkan mana ada tulis perkataan pendapatan dan perbelanjaan. So, pertama kita pindahkan yuran lapuk. Okay, sebab dia adalah perbelanjaan kita. Yuran lapuk kita kontrakan lah. Kita pindahkan. Kita postkan dia bahagian debit. Okay, sebab di akaun yuran, dia adalah kredit. So, catatan bergu dia 600 dekat akaun pendapatan perbelanjaan dia debit. So, next. Kita tengok pendapatan perbelanjaan tadi dekat akaun yuran dia debit. So, dekat pendapatan perbelanjaan kita hantarkan dekat kredit. Itu je guys. Kita pindahkan sahaja. Okay, next. Kita sediakan akaun penyata kedudukan kewangan. Bentuk T lah kita sediakan senang. Okay, so kita ambil kat mana? Kita ambil kat yuran belum terima tu, 880. Kita masukkan dekat liability semasa, tulis yuran belum terima. Kemudian, yuran belum terboleh kita hantar dekat bawah. Dia silang-silang aja. Satu debit, satu kredit. Okay. Kemudian pindahkan liability semasa, yuran belum terboleh guys. Itu sahaja guys untuk akaun yuran. Sangat mudah. Tapi sangat penting guys. Okay. Pastikan anda kuasai membuat akaun yuran ni guys. Kalau akaun yuran dah salah, yang lain memberi kesan sedikit lah kekurangan markah untuk yang lain. Okay guys. Saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan sila komen jika ada jika anda faham ke tidak faham ke, ada apa-apa cadangan untuk penambahbaikan. Okay, sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Bye bye. Adios.